guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Perkembangan terkini ya daripada polis diraja Malaysia berkaitan dengan GISBS. Dan satu perkara yang agak menjadi kemuskilan kita ialah Mahathir begitu bersungguh-sungguh ya untuk mempertahankan GISBS ini. Rupa-rupanya sahabat semua, anda boleh nampak gambar ini. Mungkinkah ada kepentingan ya Mahathir ini bersama dengan GISBS? Itu persoalannya. Ini bukan tuduhannya, tapi itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan anda mendengar dan juga menonton video ini. Satu sidang media ya bersama dengan polis Diraja Malaysia berkaitan dengan siasatan GISBS ini. Jadi tanpa buang masa, ayo kita tonton video ini. September yang lalu, 17 hari sudah berlalu. Dan sudah tentu ada beberapa perkembangan baru yang tuan-tuan ingin tahu, dan ingin saya terangkan di sini bahawa sejak daripada 23 hari bulan 9 lalu, kita telah menjalankan tangkapan kepada 30 orang. Ini tangkapan baru ataupun tangkapan susulan daripada siasatan ataupun soal siasat yang kita buat ke atas tahanan-tahanan yang terdahulu. So itu membawa kepada tangkapan kumulatif sebanyak 415 orang, ya. So di mana semua sedia maklum, operasi ini telah memasuki fasa yang keempat dan dia bermula pada 11 September 2024 yang lalu, ya. So dalam konteks ingin saya tegaskan kembali lah kalau kita lupa dan sebagainya. Tujuan utama PDRM melancarkan operasi ini ialah untuk menyelamatkan anak-anak GISBS yang kita tahu. Drive into a joyful Deepavali with a new Hilux GR Sport. Get yours today with installments as low as 1,333 ringgit per month. Kita dapat maklumat dan sebagainya, menerima pengabaian dan sebagainya. That was the initial matlamat dia, to rescue. Kemudian to prosecute mereka yang telah kita dapati bersalah dalam melakukan elemen-elemen jenayah yang kita sebut tadi itu, ya. Dan yang seterusnya ialah is to neutralize segala bentuk kesalahan jenayah maupun keselamatan negara. That is our final aim in order as far as the operation is concerned. So dalam konteks ini, menyelamat ini sepanjang 4 fasa ni, kita telah menyelamatkan sebanyak ataupun seramai 625 orang mangsa yang berumur daripada umur 2 bulan hingga 28 tahun, dan seramai 553 orang mangsa ini ditempatkan di 13 pusat perlindungan di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan daripada jumlah tersebut, saya difahamkan 72 orang mangsa telah pun diserahkan kepada keluarga masing-masing, ya. So dalam 415 individu yang kita tangkap tempoh hari, daripada jumlah tersebut pecahannya dalam konteks tindakan undang-undang, ya, 58 individu ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Jumlah ini termasuk 16 individu yang baru kita tangkap tengah hari tadi. Selain itu, 35 individu masih lagi ditahan reman bawah Seksyen 117. 237 individu telah diberi jamin. 37 individu telah dibebaskan tanpa syarat. 2 individu telah diserahkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, dan seorang individu telah diusir oleh pihak Jabatan Immigration bagi tujuan pengusiran. So dalam 58 individu itu, kita telah membuka sebanyak 97 kertas siasatan, ya. Dalam 415 individu yang kita tangkap itu, kita telah membuka kertas siasatan sebanyak 97 kertas siasatan yang melibatkan pelbagai kesalahan, termasuk 1 kertas siasatan jenayah terancang di bawah Seksyen 130V Kanun Kesiasaan, dan 1 kertas siasatan di bawah Seksyen 4/1 Amlab FUA 2001
daripada jumlah tersebut, 12 kertas siasatan melibatkan 9 individu telah dituduh dengan 34 pertuduhan sebagaimana senarai dia ada, nanti mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil daripada situlah. Okey. Dalam perkembangan yang lain, Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram ataupun AMLA juga telah menjalankan siasatan selari dan melibatkan kesalahan berat ataupun predikat, iaitu di bawah Seksyen 4-1 atau pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan, keganasan dan hasil daripada aktiviti haram, yang mana tadi saya sebut secara ringkasnya AMLA FUA 2001 ataupun lebih senang disebut ataupun dikenali sebagai Akta 613. Seksyen 12 dan 14 anti permerdangan orang dan anti penyeludupan migran ATIPSOM 2007, Seksyen 130V Kanun Keseksaan Akta 574, Seksyen 112 dan Seksyen 113 Akta Cukai Pendapatan 1967, Seksyen 591 Akta Syarikat 2016. Okey, setakat ini PDRM telah melaksanakan pembukuan pelbagai harta di bawah Seksyen 44(1) Akta 613 tadi, yang membawa jumlah hampir 17 juta, manakala tindakan penyitaan pelbagai harta di bawah seksyen Seksyen 45(2) Akta yang sama, yang membawa jumlah sebanyak 2.8 juta. So jumlah keseluruhan pembekuan dan penyitaan membawa kepada jumlah hampir 19.9 juta. Ya, PDRM juga telah memperoleh maklumat berkaitan 23 harta milik GISBH di luar negara yang melibatkan 10 negara buat masa ini, dengan anggaran nilai sebanyak 52.4 juta. Kita masih lagi dalam usaha mengumpul maklumat-maklumat daripada luar berkaitan dengan aset-aset GISBH yang berada di luar negara. Ya. So untuk makluman semua, dalam konteks Jabatan Siasatan Jenayah, kita menggunakan 10 akta kesalahan jenayah, manakala 2 akta subsidiary, iaitu akta yang bersangkut dengan jabatan ataupun kementerian ataupun penguatkuasaan yang lain, iaitu Akta Cukai Pendapatan 1967, itu Akta 53, dan Akta Seksyen 591 Akta Syarikat 2016. Alright. So the latest ialah tangkapan 16 orang tadi di bawah SOSMA, yang mana ia melibatkan Datuk Nasaruddin bin Muhammad Ali, Hasnan bin Ahmad, Hasnan bin Abdul Hamid, Mokhtar bin Tajuddin, Azura binti Muhammad Yusof, dan seterusnya lah, 38. Secara ini mungkin boleh dibekalkan kemudian, ya. So selain daripada itu, rakan-rakan daripada agensi dan kementerian lain yang bersama-sama saya turut orang panggil mengembeling tenaga untuk menyelesaikan kemelut ini, terutama dalam konteks mangsa-mangsa yang telah diselamatkan. Pihak JAKIM bertanggungjawab untuk melihat dan menilai tahap kefahaman agama dan sebagainya. Kementerian Kesihatan seperti daripada awal melihat daripada sudut pengabaian, fizikal dan sebagainya. JKM is holding the bag ataupun sedang menjaga kesemua mereka yang telah diselamatkan, dan mereka kesemuanya sedang melakukan penilaian berterusan terhadap mangsa-mangsa yang telah diselamatkan. Ya. Itu daripada update. Saya open for question. Ada soalan? So, beberapa pendekatan yang telah kita gunakan iaitu melalui Interpol, ya. Kita dah flash melalui Interpol dan juga daripada rakan-rakan serantau lah,
Dan kita telah mendapat satu maklum balas daripada rakan sekerja yang mengatakan bahawa ia mengesahkan bahawa ada 3 premis di negara tersebut yang mana mereka telah sahkan telah berhenti beroperasi. Dia punya signage pun dia dah bawa turun, malah tingkap dan pintunya pun dah ditutup dengan plastik hitam. Alright. So itu satu daripada maklum balas yang kita terima mengatakan GISBH yang beroperasi di luar di satu negara telah pun berhenti beroperasi. Namun demikian kita masih belum dapat maklumat berkaitan dengan ahli-ahli mereka di negara tersebut. So that is next orang panggil tugasan siasatan yang perlu kita susun. Saya harap itu dapat jawapan menjawab soalan tuan tadi. Next. 10 negara seperti mana semua sedia maklum, kita wawarkan tempoh hari ada 19. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada 9 rakan yang lain lah. Ya. Seterusnya. Apa dia? Oh, kita tahu kewujudan mereka di rantau Asia Tenggara ada, di Eropah ada, di Timur Tengah ada. So saya rasa itu bukan lagi rahsia lah. I think kalau you browse internet pun ada, ya. Mengenai pemulangan anak ni sebelum ni ada tuntutan kata ibu bapa menuntut anak mereka semua. Jadi apabila anak-anak dipulangkan, adakah mereka diyakini berada dalam keadaan selamat? Oh, saya amat yakin dengan JKM kerana mereka mempunyai standard operating procedure yang ketat dalam menilai kemampuan keluarga untuk mengambil balik anak-anak mereka. I think kalau Tuan Ismail nak menjawab soalan tersebut daripada JKM. Okay. So that is prosedur ni. Ya. So kita tidak akan benarkan sesiapa mengambil dengan sebegitu mudah tanpa melalui proses penilaian yang ketat. Mereka bukan ahli GISBH. Obviously, I think they are members at the moment. Dan saya rasa buat masa ini siasatan lanjut berkaitan dengan keluarga itu kita akan susul kemudian. Bagi saya ini sebuah negara demokrasi. They have the rights to do so. We have the right to do our work. Let them do the work. Let the due process, legal process berjalanlah. Ya. Betul Sri, selepas tangkapan pelbagai tangkapan dibuat, adakah sasaran lebih ada lagi yang penting di dalam negara? Siasatan daripada pihak polis masih diteruskan. Tangkapan-tangkapan yang perlu dibuat hasil daripada soal siasat akan dibuat, ya. So macam mana saya sebut dengan tema operasi ini dilancarkan is to rescue, is to prosecute and is to neutralize, ya. So selagi mana siasatan menunjukkan ada saki-baki di luar yang perlu ditangkap untuk melengkapkan kertas siasatan dan ancaman kepada keselamatan negara itu, kita akan buatlah, ya. Alright, that's a very good question. Ada yang tampil, saya buat masa ini saya tak ada jumlah. Permasalahan yang kita temui ialah banyak berdasarkan pengalaman yang dah lama. Ya. So untuk kita relatekan kepada kes yang terkini itu ada sedikit mencabar kita. So but daripada situ saya terus menggalakkan bekas-bekas ahli ini untuk terus tampil ke depan. Tidak ada maklumat yang tidak membantu, semuanya membantu.
Cuma lagi dalam konteks bagaimana kita nak bawa maklumat itu di dalam kertas siasatan untuk membawa kepada pendakwaan itu dia cabaran yang kita terima. But I continue to urge semua ahli, bekas-bekas ahli untuk tampil ke hadapan membantu pihak polis. Saya tak ada di sini. Kalau banyak tu subjektif. Berapa banyak untuk you, mungkin sikit untuk saya. Banyak untuk saya, sikit untuk you. I will give you the answer later. Betul sekali, ada yang mengatakan bahawa mendakwa ahli keluarga mereka GISP sejak Oktober berapa bulan mereka lagi tak tahu. Siapa? Ahli keluarga? Obviously fasa keempat apabila kita launch operasi itu, kita menyerbu hampir 280 premis, yang mana 221 premis telah ditutup. Itu secara langsungnya memberitahu mereka telah pun meloloskan diri dengan menutup semua premis. So ya, kenyataan itu tepat to a certain extent. Untuk usaha kita mencari, itulah dia apa yang dihormati Ketua Polis Negara sebut tempoh hari, untuk mengusulkan mereka dan menasihati mereka untuk tampil ke depan. Dan saya mengambil peluang ini juga sebab fasa keempat itu kita ada launch di negeri-negeri yang sedang mengalami banjir hari ini, ya. So kepada mereka yang telah meloloskan diri dan menghadapi kesulitan di dalam menjaga anak-anak ini ataupun diri sendiri, tampillah untuk menerima bantuan daripada pihak berkuasa. Betul, setakat ini berapa banyak pusat indoktrinasi telah dikesan? Kita tak berapa tu nanti saya bagi maklumat, saya tak ada dengan saya ini. Cuma lagi pusat-pusat indoktrinasi ini telah pun kita serbu masa di fasa keempat dan semuanya tutup. Ya, so tidak ada mangsa yang boleh menceritakan bahawa mereka indoktrinasikan di tempat yang dinyatakan itu tadi. Pasal. Dr. Sri, on the sheer scale of the investigation into GISP, how many investigators were involved? How many hours were spent investigating? Anything you can say on that? I can say my entire Jabatan Siasatan Jenayah fokus dia, this is our top priority, ya. Dan hari ini 10 hari bulan 10, kita start launch 11 hari bulan 9, sudah hampir sebulan. So saya juga berbincang dengan pegawai-pegawai saya, we have to expedite because banyak lagi priority lain, and InsyaAllah sekiranya semua berjalan lancar dan baik, dan tangkapan-tangkapan susulan daripada hasil soal siasat kita dapat dalam masa, sebab SOSMA 28 hari, ya, SOSMA 28 hari, so another 1 month more to go for us to wrap it and membawa kepada pendakwaan. Dan sekiranya ada tangkapan susulan dan juga membawa kepada kertas siasatan berbentuk SOSMA, another 28 days. So eventually pasukan siasatan ini makin lama makin kecil dan makin khusus, ya. So that is the time frame yang saya lihat lah. Ia semua bergantung kepada tangkapan baru, soal siasat dan tangkapan susulan tadilah. Di sinilah kerjasama dengan semua pihak, semua agensi yang terlibat untuk sama-sama mengemeling tenaga. Sebab apa kita berbincang, even tadi pun kita berbincang ataupun berbual, skop dia jauh lebih besar, bukan sekadar kefahaman ataupun ideologi, tetapi daripada konteks sosio-budaya dan sosio-ekonomi itu sendiri, kerana kumpulan ini mempunyai cara
kehidupan dia yang tersendiri, sosio budaya, sosio ekonomi dia yang tersendiri. So dalam konteks ini saya serahkan kepada pihak kerajaan dengan syur-syur yang telah kami ajukan melalui pihak JAKIM, Kementerian Kesihatan, pihak JKM akan keperluan melihat pendekatan pemulihan ini daripada sudut yang holistik, not only from dia punya kefahaman ideologi sahaja, tetapi keseluruhan. Ada bang-bang yang lain baru jumpa komunis. Tidak, the same tak. Datuk Seri, kritikan daripada bekas Perdana Menteri Siti Mahdi yang menunjukkan compare dulu akan ada stages dia. Yang ini seolah-olah katanya kerajaan betul nak shut down, betul nak people. Jadi ada perbezaan pandangan Datuk Seri pada kritikan. Bukan pandangan, tetapi lebih kepada fakta yang agak berbeza berbanding masa. Masa 1994 kita mempunyai undang-undang pencegahan di mana kita tidak perlu pergi kepada sistem kehakiman. Yang ini tangkapan kita semua kita bawa dalam sistem perundangan yang terbuka. Harus dicari bukti, harus dibawakan kepada magistrate untuk mendapat tahanan lanjut dan seterusnya. So prosedur itu very orang panggil transparent. Very transparent. Dan pihak polis menguatkuasakan undang-undang dengan peruntukan yang sememangnya diperuntukkan untuk kami menguatkuasakan. Ya. So dalam konteks ini apa yang kita lihat bahawa elemen-elemen penganiayaan dan pengabaian wujud untuk dibawa ataupun digunakan dalam memajukan orang panggil bisnes ataupun perniagaan mereka ini. So daripada situ sekarang ni beban tanggungjawab kami ialah untuk membuktikan berlakunya perlakuan tersebut dengan perniagaan tersebut. Ya. So macam mana ada orang kata kenyataan yang dibuat oleh Yang Dihormati Ketua Polis Negara tempoh hari, wujudnya bukti-bukti bahawa bisnes GISB ini dimudah carakan dengan kefahaman aurat Muhammadiyah itu sendiri. So saya rasa dekat situ dia dapat menerangkanlah ya konteks masa dan peruntukan undang-undang yang ada pada satu ketika dulu yang buat hari ini everything is transparent. Ya. So let the legal process takes its place. Tadi kalau ditanya berkaitan dengan ada sets of lawyers telah bersiap sedia dan sebagainya, that is the process. That is the process. So proses perundangan kita ini insyaAllah semakin hari semakin matang. Dan harapan saya ialah untuk masyarakat di luar sana untuk memahami proses perundangan itu. Ya, pihak polis menyiasat dan dalam siasatan ini adalah tanggungjawab kami sepenuhnya untuk mencari segala bahan bukti untuk dibawa kepada pihak pendakwa raya yang akan mengkaji dan kemudian mengecurkan tindakan apa yang perlu kami ambil seterusnya. I think that's very clear. Ada soalan? Thank you so much. Alright, itu dia sahabat semua, sidang media yang baru sebentar tadi kita dengar ya, perkembangan terkini ya, pendakwaan, ada lagi yang ditangkap, ada yang diselamatkan, jumlah diselamatkan itu semakin bertambah dan sebagainya. Dan pihak polis di Raja Malaysia melakukan tanggungjawab mereka dengan sebaik mungkin mengikut lunas undang-undang seperti mana yang dinyatakan tadi. Walaupun ada tuduhan kononnya ya polis begitu kasar, melampau dan sebagainya,
Tapi inilah tanggungjawab polis di Raja Malaysia, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan, ya anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.